Saya berpendapat bahawa diskriminasi agama tidak wajar dari segi moral. Dari perspektif agama Islam, diskriminasi adalah tidak dibenarkan. Allah berfirman bahawa, "Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran. Dan jangan sesekali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil, yakni kepada sesiapa jua. Kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan." Surah Al-Ma'idah ayat 8. Berdasarkan ayat Al-Quran itu tadi, jelaslah dapat dilihat di sini bahawa nilai keadilan berkait rapat dengan diskriminasi. Perbuatan diskriminasi memperlihatkan ketidakadilan buat golongan yang terbabit, iaitu dalam kes ini penganut agama Kristian. Kita sedia maklum bahawa Indonesia merupakan negara yang majoritinya beragama Islam dan undang-undang memberi kebebasan dalam menganut agama. Namun, diskriminasi agama tetap berlaku. Hal ini telah melanggar hak individu untuk bebas mengamalkan ajaran agama masing-masing. Dari perspektif teori utility pula, diskriminasi adalah tidak bermoral kerana perbuatan tersebut mengakibatkan ramai pihak tidak berpuas hati. Seterusnya, berlaku permusuhan dalam kalangan masyarakat. Islam mengajarkan perdamaian dan meraihkan perbezaan. Orang bukan Islam wajar diterima dan diraikan meskipun mereka tidak mempunyai pegangan agama yang sama dengan kita. Pada pandangan saya, diskriminasi agama adalah tidak wajar, di mana Islam sendiri tidak membenarkan diskriminasi seperti dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang bermaksud, "Hai manusia, sesungguhnya kami yang menciptakan kamu seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenali di antara satu sama lain. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Berdasarkan ayat di atas, jelaslah bahawa diskriminasi amat dilarang sama sekali di dalam Islam, di mana kesemua umat Islam di dunia adalah saling bersaudara di antara satu sama lain. Apa yang membezakan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan setiap orang. Oleh itu, kita dilarang untuk saling merendahkan, mencela, memanggil dengan gelaran ejekan serta saling berprasangka negatif. Di dalam ajaran Islam, keadilan ditegakkan tanpa memandang rupa, bentuk, kaum dan lain-lain lagi. Mengikut kajian kes kumpulan kami iaitu tentang diskriminasi agama di Indonesia, hal tersebut adalah tidak wajar kerana penganut agama Kristian di negara tersebut mempunyai hak untuk menganut agama masing-masing. Tetapi, kerajaan tidak berlaku adil dengan penganut agama tersebut dengan tidak membenarkan ahli kumpulan Gereja Kristian Indonesia Yasmin untuk beribadat di dalam gereja, malahan gereja yang merupakan rumah ibadat ahli agama tersebut dilambat-lambatkan pembinaannya walaupun telah mendapat perintah daripada Mahkamah Agung. Selain itu, kebajikan penganut agama tersebut tidak dijaga dengan membiarkan mereka terus-menerus terumbang-ambing dalam mendapatkan rumah ibadat mereka walaupun mereka hanya golongan minoriti. Mereka tidak boleh diberikan layanan yang tidak baik oleh golongan majoriti. Terima kasih. Okey, bagi pandangan saya, diskriminasi agama adalah sesuatu yang tidak wajar. Hal ini kerana ianya menunjukkan ketidakadilan terhadap agama minoriti seperti yang berlaku di Indonesia. Okey. Menurut firman Allah, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu agar berlaku adil dan ihsan. Surah An-Nahl ayat 90. Fitrah manusia sememangnya tertarik dengan ajakan keadilan. Kerana ia merupakan tuntutan universal. Okey. Sama ada non-Muslim atau ateis, kesemua agama menegakkan keadilan sesama kita. Okey. Namun apa yang terjadi di Indonesia di sebaliknya. Yang mana agama Kristian di Indonesia ditindas. Dan di sini dapat kita lihat ianya melambangkan keadilan
yang ditegakkan oleh semua agama tidak dipraktikkan. Okey, menurut teori utilitarisme, diskriminasi adalah sesuatu yang tidak bermoral kerana ianya memberi kesan yang buruk ke atas masyarakat, seterusnya membuatkan perpecahan di kalangan manusia, sesama manusia. Seterusnya, permusuhan akan berlaku di antara agama-agama yang berada di Indonesia. Terima kasih. Kat mana tak? Diskriminasi agama berlaku apabila hak dan peluang sebuah kumpulan penganut agama lain tidak mendapat pelayanan yang adil. Keadaan ini biasanya berlaku kepada penganut agama yang menjadi golongan minoriti dalam sebuah negara. Berpandukan isu diskriminasi agama yang diketengahkan, pada pandangan saya, isu moral diskriminasi agama ini adalah tidak wajar. Sekumpulan penganut agama perlu menghormati sekumpulan penganut agama yang lain. Meskipun kita yakin dengan pegangan agama yang dianjurkan oleh kita, orang lain juga yakin dengan pegangan masing-masing. Oleh itu, kita tidak perlu untuk memaksa seorang untuk mengikut tindakan kita. Melihat daripada perspektif agama Islam, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Surah Al-Baqarah ayat 26. Ini boleh dilihat daripada tindakan kerajaan Indonesia yang memberi layanan yang tidak adil kepada penganut agama lain. Ini menggambarkan bahawa hanya agama Islam yang dititik beratkan dan agama lain adalah tidak penting untuk diamalkan atau diberi perhatian. Seterusnya, melihat daripada perspektif teori kemoralan sosial, penyebab timbulnya kekerasan dan diskriminasi antara umat beragama di Indonesia kerana terdapat perbezaan pemahaman dalam nilai-nilai yang menjadi pertentangan dalam umat Islam. Pada pandangan saya, diskriminasi terhadap agama adalah tidak wajar dari segi moral. Menurut pandangan Islam dalam surah Al-Hujurat ayat 10 yang bermaksud, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah, perbaiki hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Hal ini jelas menunjukkan bahawa dalam agama Islam sangat mementingkan perhubungan sesama manusia dan menentang diskriminasi terhadap agama lain, terhadap individu atau kumpulan tertentu. Hal ini kerana terdapat unsur ketidakadilan dan penindasan yang sangat bertentangan dengan agama Islam secara keseluruhannya. Seperti dalam kajian kes kami, kerajaan Indonesia diskriminasi terhadap agama Kristian dalam isu membina bangunan gereja. Menurut utility, sekiranya diskriminasi terhadap agama dihentikan, maka nescaya masyarakat akan hidup dengan aman tanpa sebarang penindasan terhadap agama lain. Seperti yang terjadi di Indonesia, walaupun agama Islam adalah agama majoriti, namun agama minoriti tidak patut ditindas. Terima kasih.